A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin insyaallah. Kita pada surah Al-Baqarah ya, muka surat 3 ayat 15. Ya. Okey. Kita tadi Ustazah buat sekali lalu lah bagi siapa yang masuk awal tu selalunya Ustazah tak masalah. Kita boleh explain pada orang yang masuk awal ya. Kalau kita tengok ayat 15 kita ya. Allahu adalah isim ya, Allah ya. Okey, dia kalau ayat bermula dengan isim ya, biasanya isim tu berakhir dengan dhammah, Allahu. Biasanya ya. Itu dipanggil isim marfu' dipanggil. Marfu' ataupun urufu'. Marfu' tu maksudnya hujung dia baris dhammah. Itu maksud dia. Allahu, itu dipanggil marfu'. Katalah Allaha, Allaha itu dipanggil nasab. Berbaris. Daripada baris atas tadi Allahu, kalau baris depan dipanggil marfu' ataupun rufu'. Ataupun semua orang panggil rafa'. Boleh je. Ya, rafa' pun dia juga ya. Tapi kalau Allaha tukar baris, Allaha, ha itu dipanggil nasab. Ya, fathah. Ya. Katalah Allahi, katalah. Ya, Allah baris bawah ya, Allahi itu dipanggil majrur, Pak dipanggil. Dia bergantung kepada apa baris terakhir kalimah tu. Ya. Jika hujungnya dhammah dipanggil marfu' ataupun rufu' ataupun rafa'. Setengah orang ada suka panggil rafa'. Boleh sama je. Jika ha baris atas ya, itu dipanggil nasab ataupun mansub. Sama. Mansub. Mansub Ustazah. Mansub. Mansub maksudnya nasab maksud dia. Samalah dengan marfu' dengan rufu' tadi. Okey, itu kalau ha. Kalau Allahi baris bawah pula dipanggil majrur. Majrur tu maksudnya kasrah. Itu cara yang disebutlah ya. So ini dipanggil isim marfu' ataupun rufu' ataupun semua orang nak panggil rafa', termasalah ya, Allahu ya. Okey. Dan Allah tu memang isim makrifah ya. Isim makrifah, isim ni memang satu kata nama khas, satu kata nama am. Itu memang biasa ya. So kalau Allah memang kata nama khas, ya, kata nama khas, istilah dia isim makrifah ya. Kalau kata nama umum kita panggil isim nakirah. Ya, isim memang macam tu ya. Ada ma'rifah, ada nakirah. Okey. Yastahzi'u fi'il mudhari' ya. Fi'il mudhari' macam mana nak kenal fi'il mudhari'? Hujungnya dhammah. Tu ya, baris hamzah tu. Dhammah hujung dia awalnya salah satu daripada huruf-huruf fi'il mudhari' lah. Huruf-huruf awal untuk fi'il mudhari', huruf ya boleh, huruf ta boleh, huruf nun boleh, huruf hamzah boleh. 4. Huruf-huruf ini tadi menunjukkan dhamir dia. Ya, dhamir di dalam fi'il. Tadi Ustazah sempat cakap di dalam setiap fi'il mesti ada dhamirnya. Kita tak nampak dhamir tu tetapi kita kenal dhamir tu melalui apa huruf awal dia. Ya, dan ada masanya kita kena tengok hujung dia juga. Ya, untuk mengenal apakah dhamir di dalam kalimah itu. Yastahzi'u fi'il mudhari'. Ini fi'il mudhari' yang asal dipanggil ya, fi'il mudhari' yang asal, yang original. Sebab fi'il mudhari' ni hujung dia boleh berubah baris. Hujung dia. Contoh ya. Yastahzi'u boleh, yastahzi'a boleh. Apa ya? Lepas tu hamzah tu boleh mati. Yastahzi'. Nampak? Dia 3. Hujung fi'il mudhari' boleh berubah. Ya. U boleh, a boleh, ataupun hamzah itu boleh mati ataupun istilah dia jazam. Kalau mati. Kalau tanda mati istilah dia jazam. So yang ni fi'il mudhari' yang original lah, yang asal dia dipanggil fi'il mudhari' marfu' dipanggil. Sama dengan isim tadilah, Allah tadi marfu'. Ya. Kalau isimnya marfu', fi'il dia mesti marfu', diikut. Ya. Okey. Mempermainkan, boleh jugalah dari segi apa, dari segi memperolok-olokkan, dari segi maksud ya. Allah memperolok-olokkan, ini memperolokkan orang kafir lah ya. Okey, bihim
Ba baris bawah itu adalah B ya. Ba baris bawah itu dipanggil huruf jar. Huruf jar ya, J-A-R ya. Huruf jar, ada orang tanya apa maksud huruf jar ya Ustazah? Huruf jar ni hurufnya membaris bawahkan isim selepasnya. Macam tu. Ya. Membaris bawahkan isim. Dia sebab selepas huruf jar mesti isim sahaja, tak boleh ada fi'il, tak akan ada. Ya. Dan isim itu mesti berakhir dengan baris bawah ataupun kasrah. Ya. So, dipanggil bihim tu dipanggil dengan maksud dia dengan mereka. B tu bermaksud dengan, ya. Him tu maksudnya mereka, bihim ya. Dari segi istilah bahasa Arab dipanggil jar majrur. Macam tu. Ya. Okey. Dari segi maksud dengan mereka. Memang baris ba tu mesti B sahaja. Tidak ada ba, tidak ada bu, tak ada. Ya, kita tak hafal tapi kita boleh nampak dia macam tu ya. Okey. Wa yamudduhum wa ataf. Ya, satu huruf waw sahaja adalah satu perkataan ya, ataf. Ataf maksudnya kata penghubung ataupun kata penyambung ataupun kata sendi. Semua boleh. Terpulanglah ya. Waw ataf yamuddu. Yamuddu, tengok perkataan tu yamuddu ujungnya dhammah. Pada huruf dal dia hujungnya dhammah, awalnya ada huruf-huruf fi'il mudhari'. Ya ataupun ta ataupun huruf nun ataupun hamzah. So yamuddu adalah fi'il mudhari' lagi sekali. Hujungnya du, yamuddu fi'il mudhari' marfu' original. Ya, fi'il mudhari' yang original yang masih belum berubah hujungnya dipanggil fi'il mudhari' marfu'. Istilah dia. Sebab fi'il mudhari' contohnya yamuddu boleh jadi yamudda ataupun dal boleh mati, yamud. Nampak? Hujung fi'il mudhari' boleh berubah ya. Dan kalau waw itu ataf ya, ataf ini dia menghubungkan dua benda tau, ataf. Dia menghubungkan sebelum dan selepasnya, ataf. Itu fungsi ataf. Kalau fungsi huruf jar membaris bawahkan isim selepasnya. Kalau fungsi ataf dia menghubungkan dua benda tau, sebelum dan selepasnya. Tetapi bila saya kata sebelum dan selepasnya, dia terpulang antara fi'il dengan fi'il boleh. Ya, huruf ataf boleh sebelumnya ada fi'il, selepasnya fi'il boleh. Ataupun ataf tadi boleh menghubungkan isim dengan isim, boleh juga. Bebas lah maksudnya. So di sini kalau waw itu ataf, selepas dia yamuddu adalah fi'il, maksudnya sebelum dia mesti yastahzi'u. Maksudnya waw itu mengatafkan yastahzi'u dengan yamuddu. Waw ataf di sini menghubungkan fi'il dengan fi'il. Dia boleh fi'il dengan fi'il, isim dengan isim. Fi'il tu dia tak kisah tau. Fi'il madi dengan pasangan dia tak kisah. Dia bukan kata mesti mudhari' dengan mudhari' saja, tak. Boleh. Mudhari' dengan mudhari' boleh disambungkan. Madi dengan mudhari' ataupun mudhari' dengan madi, ataupun madi dengan amar. Dia tak ada masalah. Cumanya yang penting ataf ini sama ada dia menghubungkan isim dengan isim ataupun fi'il dengan fi'il. Contohlah. So bebaslah ya. Dan di sini kita nampak dia punya ataf dia menyambungkan ataf itu mengatafkan yastahzi'u ya dengan yamuddu. Kedua-duanya fi'il lah ya. Okey, hum dengan him sama ya. Hum dengan him sama adalah dhamir. Okey, dhamir adalah kata ganti diri. Kata ganti diri saya, kami, mereka, awak, semua-semualah ya kita ya. Dia ada dua jenis sebenarnya dhamir ya. Dhamir ada dua jenis ya. Dhamir munfasil dan satu lagi dhamir muttasil. Yang ini adalah sama dengan bihim tadi ya. Bihim yamudduhum, ini dhamir muttasil. Ya, dia duduk di hujung perkataan. Kalau dhamir muttasil ada dhamir yang bercantum di hujung perkataan lain. Macam tu. Kalau dhamir munfasil dia tidak bercantum dengan perkataan. Dia berdiri dengan sendirinya. Dua jenis dhamir ya. Okey. Him dengan hum sama, mereka ya. Dan dia memanjangkan bagi mereka. Dari segi maksudlah wa yamuddu, waw dan yamuddu memanjangkan ataupun membiarkan. Memanjangkan tu memanjangkan tempoh masa lah maksudnya ya. Ataupun maksud dia yamuddu tu membiarkan. Itu maksud dia. Hum mereka ya. Fi tughyanihim, fi adalah huruf jar yang kedua yang kita jumpa ya dalam ayat ni. Kita pada surah Al-Baqarah ya, muka surat 3 ayat 15.
Fi huruf jar yang kedua kita jumpa fi bermaksud pada pemboleh dalam pemboleh di. Boleh juga. Dia banyak maksud lah. Ya, fi tu kalau dah ada huruf jar selepasnya mesti isim. Cuba tengok tughiyani. Isim dia tughiyani sampai huruf nun ya. Him itu adalah dhamir. Him kita dah kena dhamir, tolak tepilah dhamir tu. Jadi kita nampaklah isim dia. Ya, isim yang majrur dia panggil ya. Fi huruf jar, tughyani dia panggil majrur ataupun orang panggil isim majrur. Panjang sangat. Kita memang tahu selepas huruf jar mesti isim. Kita memang dah tahu. Tapi ada orang nak panggil isim majrur pun boleh. Tak nak panggil isim majrur panjang sangat, sebut majrur je. Kita faham dah. Ya, berbaris bawah. Ya. Dan di sini tughyanihim, tughyani bermaksud kesesatan. Dalam kesesatan, ya, him adalah mereka. Dalam kesesatan mereka. So tughyanihim, kesesatan mereka itu dipanggil sandaran. Kesesatan disandarkan kepada mereka. Tughyani disandarkan kepada him. Jika ada isim pertama disandarkan kepada isim yang kedua, isim yang kedua tu macam-macam lah, dhamir pun boleh, apapun isim pun boleh ya. Itu dipanggil sandaran ataupun idhafah. Ya. Nak tanya sila ya, kalau nak tanya buka mikrofon kalau nak tanya. So fi tughyani jar majrur, tughyanihim adalah idhafah. Banyak bentuk yang macam ni dalam Quran. Dia macam sederet. Dia macam sederet je. Jar majrur lepas tu idhafah. Banyak dalam Quran. Walaupun bukan kata 100% tapi banyak kita kata ya. Okey, ya'mahuna ya, ya'mahuna adalah fi'il mudhari'. Macam mana nak kenal fi'il mudhari'? Fi'il ada 3, fi'il madhi, past tense, fi'il mudhari', present tense dengan future tense, dia combine. Dua-dua fungsi dia pakai. Present tense yang sedang berlaku, future tense akan berlaku menggunakan fi'il mudhari'. Dia boleh guna untuk dua-dua lah. Ya. Dan satu lagi fi'il amar. Fi'il amar adalah kata perintah ataupun suruhan. Jadi macam mana kita nak kenal ya bentuk fi'il apa ni? Bermula dengan huruf ya. Ya ke? Huruf ta pun boleh. Kalau bukan huruf ya, huruf ta. Kalau bukan huruf ta mungkin huruf nun. Kalau bukan huruf nun, hamzah. 4 huruf sahaja di awal fi'il mudhari'. Agak mudah sebenarnya lah ya. Dan huruf-huruf ini tadi menunjukkan apakah dhamir di dalam fi'il itu. Kita dah cakap tadi, di dalam setiap fi'il mesti ada dhamirnya. Fi'il adalah perbuatan. Jadi dhamir di dalamnya menunjukkan siapakah pelaku kepada perbuatan tadi. Ya. So cara kita nak kenal dia, apa ya dhamir di dalamnya? Ya'mahuna, okey. Ya di awal tu kita boleh ambil dia sebagai muzakkar. Ya mengatakan pelakunya adalah muzakkar. Tapi hujung dia una tu, waw nun tu, hujung itu mengatakan dia jamak. So ini jamak muzakkar ya, pelaku dia. So siapa sebenarnya jamak muzakkar ini? Pelaku dia ini siapa? Hum sebenarnya. Lepas tu hum kita tak nampak perkataan hum, tetapi daripada huruf ya di awal, daripada hujung una, waw nun di hujung, kita tahu dhamir di dalam fi'il itu adalah hum. Ya, mereka. Hum di situ ya. Okey, mereka terombang-ambing. Macam itulah ya, maksud dia ya'mahuna, mereka terombang-ambing. Maksudnya berleluasa di dalam kesesatan mereka tadi. Jika sesiapa nak tanya silakan ya, tak ada masalah ya jika rasa tertinggal. Okey, kita terus dengan ayat 16 ya. Ulaika, ulaika ni dia panggil Maaf. Tadi tertinggal yang Ustazah disebut idhafah dekat tughyanihim. Yes, betul. Tughyanihim idhafah. Tughyani, him kita dah kenal him. Him adalah dhamir muttasil ya. So tughyani sebelum dia, tughyani bermaksud kesesatan. So kesesatan mereka itu idhafah lah ya. Sandaran. Idhafah ini begini ya. Idhafah ini kita sandarkan isim pertama kepada isim yang kedua untuk supaya kita kenal dia. Kalau kita tak sandarkan kesesatan mereka, contoh kesesatan siapa? Nampak kita tak tahu. Itu kenapa, apa fungsi sandaran ataupun idhafah untuk menjadikan dia isim ma'rifah. Lalu kita terus kenal ya kesesatan mereka. Ustazah bagi contoh.
Masjidil Haram. Orang biasa sebut Masjidil Haram. Ya, sebenarnya kalau kita nak sebut, kita kena sebut Masjidul Haram. Masjidul sebenarnya. Tapi kenapa orang biasa Masjidil Haram? Dah terbiasa dengar. Sebenarnya kenapa Masjidi tadi? Fil masjid. Dia kena ada huruf jar sebenarnya. Tapi tak apa. Orang biasa sebut Masjidil Haram. Tak apa. Kita boleh terima. Walaupun dia tak faham bahasa Arab. Ataupun Masjidul Haram. Masjidi. Masjid. Masjid ya. Masjid mana? Jadi bila disandarkan, diidhafahkan kepada perkataan Al-Haram, Masjidil Haram, terus kita kenal Kaabah. Faham? Nampak? Itu tujuan idhafah. Menjadikan dia makrifah, terus kita kenal. Ya? Fungsi ataupun fungsi idhafah lah. Ya? Dia mesti ada dua isim. Dia ada beberapa cara idhafahnya, bukan satu cara. Kita boleh sandarkan isim kepada dhamir mutasil, satu cara. Kita boleh sandarkan kepada isim lain yang bukan dhamir, boleh juga. Ya? Dan kita boleh sandarkan kepada Allah, contohnya Baitullah. Baitullah itu perkataan pertama dia, isim pertama dia Baitu, rumah. Rumah siapa? Rumah mana? Kat mana? Tiba-tiba sandarkan kepada Allah, Baitullah. Terus kenal Kaabah. Betul tak? Baitullah kan? Itu tujuan idhafah. Kita buat, cumanya dia ada beberapa cara idhafah ya. Sandarkan kepada Allah, confirm lah itu idhafah. Sandarkan kepada dhamir mutasil, boleh ya. Sandarkan kepada nama pun boleh ya. Contohlah rumah siapa? Rumah cikgu. Nak cakap lah contoh rumah cikgu lah. Contohlah rumah ustaz lah, rumah ustaz ya. Baitu rumah siapa? Baitu ustazin. Contohlah rumah ustaz. Boleh, tak ada masalah ya. Dan kita boleh sandarkan kepada selain yang tadi ya. Sandarkan kepada Allah, sandarkan kepada dhamir mutasil, sandarkan kepada nama orang ke nama apa pun boleh, segala nama ya, nama haiwan segala nama boleh. Dan satu lagi kita sandarkan kepada isim lain yang ada alif lam. Nampak? Ada beberapa, ada empat atau lima. Ustazah ulang ya. Ada 5 cara sandaran ataupun idhafah. Satu, sandarkan isim pertama tadi kepada Allah, Baitullah ya, contoh ya. Ataupun sandarkan kepada dhamir muttasil ya. Kalau dhamir muttasil kita bagi contoh ummuha, contoh ummu emak ya, mak siapa? Ummuha, emaknya. Pak, itu kita sandarkan isim kepada dhamir muttasil. 2. Ketiga, kita sandarkan kepada nama, segala nama boleh. Keempat, kita sandarkan kepada isim kedua yang ada alif lam. Wajib ada alif lam, boleh. Dan kelima, kita sandarkan kepada isim biasa tanpa alif lam. Boleh juga. Ada 5 cara idhafah. Ya. So kalau yang ni tadi kita tughyanihim adalah idhafah sandarkan kepada dhamir muttasil. Faham tak? Faham? Sandaran ada 5. Yang kedua, sorry, siapa tengah cakap tak ada. Yang kedua dengan yang kelima tadi, tadi saya kata yang kedua isim dan isim lain. Yang kelima isim dan isim lain tanpa alif lam. Yang kedua isim lain tu nama saja. Contohnya rumah Ahmad macam tu kan. Ya, betul. Itu kita sandarkan kepada nama. Jangan guna isim lain. Nama. Nama. Okay. Allah satu sandarkan kepada tadi Allah, lepas tu sandarkan kepada dhamir mutasil. Ketiga, sandarkan kepada nama. Kalau dah nama lah, jangan sebut isim lain. Keempat, sandarkan kepada isim yang ada alif lam. Kelima, sandarkan kepada isim yang tanpa alif lam. 5 cara idhafah. Sebelum ni Ustazah tak bagi tahu yang ni ya. Kalau nak tanya silakan, tak ada masalah. Ini kelas kita untuk belajar ya. Tak ada orang berhak marah kita ya. Dan Ustazah tadi anda tanya Ustazah apa ini tertinggal kan? Ustazah tadi kan Ustazah kata ada 4 huruf untuk mengenal fi'il mudhari' kan? 4 huruf tadi apa Ustazah sebut ya? Awal ya. Okey, awal fi'il mudhari' ya. Awal fi'il mudhari' sama ada huruf ya, huruf ta, huruf nun, huruf hamzah. 4 huruf ini di awal fi'il mudhari'. Terpulanglah mana-mana. Ya biasanya muzakkar, ta biasanya muannas, nun untuk kami, nahnu ya, kami ataupun kita, hamzah adalah untuk ana, saya. 4 ni. Ini 4 huruf awal fi'il mudhari'. Bagus, sila tanya, tak ada masalah. Okey. Kita terus kepada perkataan ulaika. Ulaika bermaksud mereka itu ataupun mereka itulah. Bolehlah lah tu nak tambah pun boleh, tak nak pun tak payah. Mereka itu, ini maksudnya kita menunjukkan.
kita ada, dia panggil ada kata tunjuk arah. Mereka itu ataupun mereka ini. Dia ada itu dengan ini ya, senang cerita ya. So ini kita panggil dia isim isyarah. Ya, isim isyarah. Isyarah tu isyarat lah. Isyarat maksudnya itu ke, ini ke. Itu je ya. So cumanya isim isyarah ni dia ada untuk benda dan dia ada untuk tempat. Dia lebih sikit lah penggunaan dia. Kalau benda, orang tu benda lah ya. Kalau tempat lah. Kalau tempat kita kata di sana. Kalau kita kata tempat yang jauh di sana, tempat yang dekat di sini. Perkataan untuk tempat. Tapi kalau untuk benda, mereka itu. Contoh, itu orang lah ya. Ataupun buku-buku itu. Itu benda ya. Ataupun kalau dekat, buku-buku ini. Ataupun bag-bag ini. Ataupun mereka ini. Nampak? Isim isyarah untuk dua. Untuk benda dan tempat. Boleh? Ya. Di sana atau di sini, mereka itu ataupun benda-benda itu ataupun mereka ini, benda-benda ini. So isim isyarah ada dua, untuk tempat dan untuk benda, dan dia ada untuk yang jauh dan ada yang dekat. Kalau yang jauh-jauh tu semua itu. Ataupun di sana. Kalau yang dekat semua inilah, ini ataupun tempat di sini. Ya, itu isim isyarah. Cumanya isim isyarah ni dia detail ya, dia khusus. Kalau satu isim, dia ada perkataan khas dia. Dua, ada perkataan khas lain digunakan. Kalau untuk plural, jamak, ada perkataan lain digunakan. Dan dia tengok jantina. Kalau muzakkar, yang ni. Mu'annas yang ni, nampak? Dia sangat detail isim isyarah. Dia ada perkataan tertentu untuk setiap muzakkar seorang ke. Muzakkar seorang, dekat ke jauh, nampak? Ya? Kalau muzakkar dua orang, dekat ke jauh. Ataupun muzakkar tadi jamak, dekat ke jauh. Dekat dengan jauh tu mesti juga nak tahu, ya. Itu isim isyarah. So kalau ulaika ini memang untuk jamak ya. Dan yang memudahkan sedikit untuk isim isyarah, jamak dia perempuan dengan muannas dengan muzakkar menggunakan perkataan yang sama. Ulaika boleh jadi untuk muannas, boleh jadi untuk muzakkar. Kita tak tahu lagi. Belum tahu lagi yang mana sebenarnya, tapi boleh. Sebab isim isyarah dia kata jamak muzakkar pun menggunakan ulaika, jamak muannas juga menggunakan perkataan ulaika, maksud dia mereka itu. Tapi kalau kita nak determine sebenarnya muannas ke muzakkar, lepas ni nanti baru kita boleh determine yang ulaika tadi sebenarnya untuk muzakkar ataupun muannas ya. Kita hanya tahu dia untuk jamak. Jamak, lepas tu muzakkar ataupun muannas boleh, dan dekat ke jauh ni. Ulaika jauh. Untuk yang baid dia panggil. Mereka itu. Kalau kita nak kata mereka ini, dia tak akan guna perkataan ulaika, dia akan guna perkataan haulai. Dia akan guna perkataan lain, nampak? Kalau mereka ini, mereka yang dekat ya. So ini ulaika adalah isim isyarah ya, jamak, muzakkar atau muannas untuk baid ataupun jauh. Okey? Bermaksud mereka itu. Okey, allazina tertinggal. Isim isyarah mabni. Domir ya, domir munfasil, domir muttasil hampir 100% mabni. Ustazah kata hampir ya, bukan 100%. Sebab kenapa bukan 100%? Hum boleh jadi him, hu boleh jadi hi. Nampak dia ada sedikit perubahan lah. Ya, dua tu je. Yang lain domir semua mabni. Sebab tu kita kata hampir 100%. Domir ya, domir ada dua, domir mutasil ataupun domir munfasil, hampir 100% mabni. Melainkan hum boleh jadi him, hu boleh jadi hi. Itu ada di situ ada perubahan ya. Yang lain semua mabni. Isim isyarah mabni 100%. Ulaika sampai kiamatlah ulaika. Tak akan ada ulaiki, tak ada. Ulaiku, tak ada. Pak dia total mabni lah isim isyarah ya. Okey, huruf jar tadi juga. Huruf jar tadi yang huruf jar tadi 8 tadi, itu memang tak boleh tambah-tambah ya. Huruf ataf pun tak boleh tambah-tambah. Huruf jar dalam list dia dengan fungsi dia, huruf ataf dalam list dia dengan fungsi dia ya. Cumanya ataf tidak mengubah baris. Kalau huruf jar membaris bawahkan ya. Huruf ataf tidak. Cumanya ataf menghubungkan dua benda. Sama ada menghubungkan isim sebelumnya dan isim selepasnya, ataupun ataf menghubungkan fi'il sebelumnya ataupun fi'il selepasnya. Tetapi dia tidak mengubah baris. Itu Pak, fungsi mereka berbeza-beza. Okey. Okey, allazina dia bermaksud yang. Maksud dia yang. Ini dia dalam list dia tertentulah. Kalau ulaika dalam list isim isyarah,
Kalau allazina dalam list isim mausul. Kita kebanyakan kita dah ada buku. Jadi ustazah laju sikit nampak tak? Lajunya ustazah sebab dah ada buku. Dah ada buku boleh buka buku, betul tak? Kan? Tapi kalau bukan, sebab benda ni dah dalam kepala, betul tak? Benda dah setiap hari orang katakan. Tapi kalau ustazah ulang balik, ustazah termasalah, ya. Silakan, ya. Ustazah ulang balik, ustazah saya tertinggal, boleh. Ustazah tak pernah marah orang, ustazah sayang awak semua. Ya. Ada orang belajar dia takut. Tanya kena marah dengan ustazah, jangan risau, ustazah tak marah. Apa saja tertinggal, ya, tak ada masalah, okey. Okey, allazina ini mencabar bagi orang yang dah ada sedikitlah ilmu bahasa Arab, baru tercabar. Sebelum ni rasa macam aku dah belajar dah. Korang belum belajar, korang belajarlah. Aku dah belajar, tapi bila ustazah laju, itu cabar juga aku ni, ya. Mencabar anda yang dah ada ilmu bahasa Arab, ya. Okey, allazina adalah isim mausul lah. Dia ada dalam list tertentu dia. Kalau huruf jar ada list dia. Ataf ada list dia. Dhamir ada pula list dia, betul tak? Dhamir munfasil ada list dia. Dhamir muttasil ada list dia. Kalau ulaika dalam isim isyarah. Kalau allazina dalam isim mausul. Isim mausul maksudnya kata hubung. Kata hubung dari segi maksud tak banyak beza dengan ataf ataupun kata hubung juga. Tetapi ataf dia mengatafkan sebelum dengan selepasnya. Kalau isim mausul tak ada. Tapi maksud dia yang, ya. Cumanya dia pun ada muzakkar muannas juga. Dia macam isim isyarah. Ya, dia ada muzakkar muannas dia. Kalau muzakkar seorang, ya, mufrad ada perkataan khusus. Dua, musanna ada perkataan khusus. Jamak pun ada perkataan khusus. So dia ini allazina adalah isim mausul, maksud dia yang. Itu maksud dia. Kategori jamak muzakkar. Itu kategori dia. Ya. Kalau ulaika tadi, kita tahu isim isyarah jamak, ya, muzakkar atau muannas, sebab kita belum tahu lagi ulaika, sebab dia dua-dua boleh pakai. Muannas, jamak muannas pun boleh pakai ulaika, jamak muzakkar pun boleh pakai, tapi kita belum tahu daripada ulaika, kita belum tahu lagi jantina yang jamak tadi siapa, ya. Tetapi allazina mengkonfirmkan mengkonfirmkan yang ulaika tadi adalah muzakkar, ya, sebab allazina untuk muzakkar. Okey. Lepas tu kalau nak tanya sila, ya. Ishtarau. Ishtarau ini, sekejap, ya, kita nak belajar dah. Hujung dia ada alif ziyadah. Tengok. Ishtarau selepas waw tu ada alif ziyadah. Alif ziyadah adalah di hujung kalimah. Selepas alif ziyadah perkataan lain. Cuba faham sikit benda tu, ya. Kalau kita dah faham tu senang. Ya. Selepas alif ziyadah perkataan lain. Kalau kita tengok ish, mana nampak ish tu Ustazah? Tak nampak apa ish. Tadi allazina, ya, macam mana nak baca ish? Itu hukum huruf ketiga. Ya, hukum huruf ketiga, ya. Perkataan pertama dia hamzah wasal, tak ada baris. Perkataan kedua dia mati, tak ada baris. Mati nak baca macam mana, ya? Tengok huruf ketiganya, huruf ta, huruf tu tidak penting tetapi barisnya. Baris ta atas ataupun ti bawah. Makanya kalau ta ataupun ti, makanya pada hamzah wasal tadi dibaca dengan baris bawah. Sebab tu kita baca dia ishtarau. Tapi kalau kita baca dari awal, allazi nashtarau, kita akan sambung menggunakan baris sebelum dia. Ya, kalau kita baca dari awal lah, ya. So kalau kita tengok perkataan ni, hujung dia ishtarau, selepas waw ada alif ziyadah. Kalau ada alif ziyadah, itu mesti fi'il. Ambil, take note, mesti fi'il punya. Tetapi sama ada dia fi'il madhi ataupun fi'il amar. Kedua-duanya jamak muzakkar. Kalau fi'il madhi ada alif ziyadah di hujung, makanya dia jamak muzakkar hum. Jamak muzakkar ada dua, ya. Hum, mereka, ataupun jamak muzakkar antum, awak semua. Ada dua. Kalau orang kata jamak muzakkar ada dua, bukan satu. Satu hum adalah jamak muzakkar, maksudnya mereka, ataupun antum jamak muzakkar juga, tetapi antum bermaksud awak semua. Nampak? Jamak muzakkar ada dua, bukan satu, ya. Cumanya yang ini kalau ishtarau ada alif ziyadah, itu jamak muzakkar yang hum, bukan antum. Di sinilah kalau dia fi'il madhi, tulis kalau dia fi'il madhi ada alif ziyadah di hujungnya, maka dia jamak muzakkar, dhamir di dalamnya hum. Okey. Kalau dia fi'il amar, kalau Ustazah kata, ya, kalau dia fi'il amar di hujungnya ada alif ziyadah, makanya dhamir di dalam dia adalah jamak muzakkar antum. Nampak berbeza? Okey.
di dalam setiap fi'il ada domirnya. Apa maksudnya? Fi'il adalah kata kerja, perbuatan. Kalau dah ada perbuatan, mesti ada pelaku kepada perbuatan tu. Domir di dalam fi'il tadi adalah pelaku kepada fi'il tu. Ya, itu mesti faham. Ya, okey. Ustazah tahu ramai dah yang dah mahir dah tu ya. Ramai yang dah mahir ya. Ada yang tercabar, Ustazah tahu juga. Ada yang tercabar ya. Terkejar-kejar. Kalau rasa terkejar, angkat tangan. Ustazah, ulang. Tak ada masalah ya. Okey. So di sini berapa huruf? Bila kita kata fi'il, kita mesti nak tahu tau. Fi'il mesti bermula dengan paling minimum 3 huruf. Paling minimum. Ya, fi'il. Isim tak ada. Isim tak ada benda-benda gitu. Hanya untuk fi'il ya. Minimum fi'il ya. Perkataan dia 3 huruf. Ada yang 4 huruf. Ada yang 5 huruf. Ada yang 6 huruf. Itu khas untuk fi'il sahaja. Ya, fi'il madi lah. Ya. Okey. So kita mesti nak kenal dia berapa huruf ni ya. Mari kita kira. Mari kita kira huruf pertama dia hamzah wasal. Itu huruf pertama. Hamzah wasal 1. Shin. Shin mati tu dah 2 ya. Lepas tu ta 3. Ra 4. Waw dengan alif ziyadah tu memang couple lah. Kita kata dia 2 in 1. Kita kira dia sebagai satu. Waw dengan alif ziyadah ya. So berapa huruf? 5 huruf. Ishtarau adalah fi'il madi 5 huruf. Ya, kira dengan dari hamzah wasal. Hamzah wasal huruf pertama, shin hamzah wasal huruf pertama, shin yang mati huruf kedua, ta huruf ketiga, ra huruf keempat, kelima tu waw dengan alif ziyadah sekali jalan ya. 2 in 1. Waw dengan alif ziyadah kita tak boleh separatekan dia. Sebab waw bila ada waw mesti ada alif ziyadah. Faham? So walaupun dia ada waw dengan alif ziyadah itu kita kira satu. So di sini adalah ishtarau adalah fi'il madi 5 huruf. Okey? Boleh? Okey, maksudnya membeli. Maksud dia. Kalau kita terjemahkan dia mereka tadi mereka membeli. Okey, merekalah yang membeli. Macam tu. Ulaika mereka itu allazina yang ishtarau membeli. Macam tu ya. Okey, membeli ad-dalalata. Okey, ad-dalalata. Okey, dengar satu benda ya. Selepas fi'il, dengar baik-baik. Selepas fi'il, perhatikan isim selepasnya. Ya, selalunya ada isim, selalunya. Ya. Perhatikan selepasnya ad-dalalata. Tak kisahlah isim tu ada alif lam ke, tak ada alif lam ke ya. Tengok baris terakhir dia. Baris ujung dia baris apa? Ad-dalalata. Ta, baris fathah ya. Itu dipanggil nasab ataupun mansub dipanggil. Ya. So, jika isim itu nasab, dengar betul-betul. Selepas fi'il, tak kisahlah fi'il madi ke, fi'il mudhari' ke, fi'il amar ke, ya. Perhatikan isim selepasnya, jika dia nasab ataupun mansub, itu istilah dia ya. Nasab ataupun mansub maksudnya hujungnya berbaris fathah. Maksud dia, makanya itu dipanggil istilah dia ya. Istilah bahasa Arabnya dipanggil maf'ulun bih dipanggil. Tadi tak pernah dengar tak maf'ulun bih kan? Ajar kan? Ini kita kira ya. Tak pernah dengar. Tak pernah? Tak pernah? Tak. Okey, begini ya. Maf'ulun bih ni begini. Kalau kita kata fi'il perbuatan, contoh ya, saya bagi contoh. Emak memasak nasi. Ya. Emak adalah pelaku, ya. Memasak adalah fi'il dia. Nasi itu apa? Benda yang kena masak. Maksudnya itulah. So maf'ulun bih maksudnya benda yang kena masak ke? Contoh kena pula. Ali menyepak bola. Ali menyepak bola. Ali adalah pelaku. Menyepak adalah fi'il. Bola adalah benda yang kena sepak. Macam tu. So benda yang kena tadi, tak kisahlah kena masak ke, kena sepak ke, kena tulis ke, benda yang dibuat maksudnya ya. Dia panggil perkataan dia benda yang kena. Dia tak tahu kenapa dia. Yalah kenalah dimasak ke, ditulis ke contohnya. So benda yang di tu, itu istilah dia maf'ulun bih, istilah dia. Tadi kita dah ada fi'il, fi'il adalah perbuatan, kita ada domir, domir adalah pelakunya ataupun istilah dia fa'il, istilah dia ya. Tadi fi'il,
pelaku tadi kita panggil fa'il. Pak lain sikit ya. Benda yang tadi, benda yang terhasil tadi ya, benda yang dibuat tadi apa? Dipanggil maf'ulun bih. Maf'ulun bih mesti isim. Ya, mesti isim dan maf'ulun bih mesti nasab ataupun mansub ataupun hujungnya berbaris fathah. Itu wajib. Cantik. Ustazah rasa first time kita sebut kan? Ya, kan. Dia kalau tak Dalam tambah yang beli Ustazah, Okay. apa makbulun? Maf'ulun MAF ain. Lepas MAF tu maf tu ain, maf'ulun. Maf'ulun. Maf'ulun ataupun tengah orang sebut maf'ul. Maf'ul pun boleh. Maf'ul. Ya, kena buat. Kalau kita terjemahkan maksud dia. Okey. Struktur ayat, konsep ayat dalam bahasa Arab, dia ada jenis ayat yang bermula dengan fi'il. Dan dia ada konsep ayat yang bermula dengan isim. Dua jenis lah ayat dalam bahasa Arab. Jika dia ayat itu ayat yang bermula dengan fi'il, dia mesti ada fi'il, perbuatannya, dia mesti ada fa'il, pelakunya tadi, dan dia mesti ada benda yang kena buat tadi. Ini adalah struktur ayat yang bermula dengan fi'il. Dia ada 3 tapi sebenarnya paling basic mesti ada fi'il, mesti ada fa'il, cukup sebenarnya. Tapi tak lengkap. Ya, basic struktur ayat fi'il dipanggil ya, ayat fi'il ya ataupun ayat fi'aliyah. Ayat ni kalau bahasa Arab panggil jumlah. Jumlah bukan total ya, bukan total. Saya tahu kita jumlahkan bahasa Melayu kan, total kan? No. Jumlah maksudnya ayat, sentence ya. So dalam bahasa Arab ada 2 jenis. Jumlah fi'aliyah ataupun jumlah ismiyah. Ismiyah tu kalau ayat tu bermula dengan isim. Ya, jika ayat itu bermula dengan isim, makanya kita panggil ayat itu adalah ayat jumlah ismiyah. Jika ayat itu bermula dengan fi'il, makanya kita akan panggil jumlah ayat itu jumlah fi'liyah. Dia mudah je. Mungkin sebab kita tak pernah sebut tapi senang je. Okey, so jangan risau. Maf'ul bih boleh, maf'ulun bih boleh. Yang penting dia duduk selepas isim. Letak nota tu. Dia mesti hadir ataupun ada selepas fi'il. Mesti. Selepas fi'il, mesti isim. Tak kisah alif lam ke tak alif lam ke, tak ada masalah. Dan akhir dia tu mesti fathah ataupun nasab kita panggil ataupun mansub. Nasab dengan mansub sama. So makanya kita panggil istilah dia maf'ul bih ataupun maf'ulun bih. Ataupun kita panggil isim nasab, boleh je, tak ada masalah. Tapi kita naklah juga tahu nama tu ya, maf'ul bih ataupun maf'ulun bih ya. Okey, mereka itulah yang saya ini struktur ayat fi'il. Tadi Ustazah kata bila ada maf'ulun bih mesti ada fi'il dan fa'il kan. Okey, fi'il dia ishtarau. Okey. Bila ada maf'ulun bih, fi'il dia datang awal dia lah ya. Dia mesti fi'il dia tu sebelum maf'ulun bih lah. Maf'ulun bih adalah ad-dalalata. Okey, maf'ulun bih. So fi'il dia ishtarau. Ya. Ishtarau adalah fi'il tadi kan kita cakap fi'il madhi. Betul kan? Fa'il dia dalam wu tu ke? Fa'il dia. Ya, ada. Fa'il dia di dalam. Sebab tu kita kata tadi awal-awal. Di dalam fi'il mesti ada dhamir. Mesti ada. Mesti So, ada fa'il. Okay. mesti ada. So ishtarau, apa ya dhamir di dalamnya? Hum. Hum. Kan dia cakap tadi? Hum. So, cakap dia betul. Yes. Fi'il dia adalah ishtarau, fa'ilnya adalah hum, dhamir lah, dan ad-dalalata adalah maf'ulun bih. Benda yang dibuatlah, yang dilakukan. Dia ini jumlah fi'liyah ada 3 lah, mesti ada 3 ni. Kalau boleh, tapi sebenarnya kadang-kadang maf'ul kadang-kadang maf'ulun bih ada, kadang-kadang maf'ulun bih tak ada. Maksudnya kita tak nampak kadang-kadang. Tak ada masalah, ya, boleh juga. Ya, tapi kalau ada lagi senang nak nampak lah. Okey. So kita jumpa jumlah fi'aliyah ya. Okey, mari kita tengok bil huda. Okey, bil huda B adalah huruf jar. J A R, jar, tetapi lepas dia al huda. Mana baris bawahnya Ustazah? Tak ada pun. Kita dah cakap selepas huruf jar isimnya mesti baris bawah hujung dia. Huda mabni. Perkataan al huda sampai kiamat pun al huda. Tak ada. Hudi tak ada. Hudu pun tak ada. So kan tadi Ustazah ada cakap ada perkataan yang mabni, tidak boleh berubah baris. Antaranya al-huda, tak payah hafal ya. Tapi huda memang sentiasa huda. So walaupun dia ada huruf jar sebelum dia,
tetapi tidak mampu mengubah baris dia ya. Tidak mampu mengubah baris dia bil hudi, tak ada. Nah, tak ada macam tu ya. So, tetapi dia tetap isim jar majrur. Sama je. Ya, kita kata B adalah huruf jar, al-huda adalah isim ya. Isim tapi dia mabni ya. Al-huda isim mabni tapi duduk di tempat majrur. Kita kata macam tu. Ya, dia tidak akan berlaku baris bawah lah. Memang tak ada. Ya, bil huda tetap jar majrur. Ataupun kita kata al-huda majrur. Boleh je kalau kita nak cakap dia mabni pun boleh juga. Tak nak cakap pun kita dah tahu dia mabni. Ya, sebab perkataan huda itu ya. So itu jar majrur ya. Okey, fama. Fa adalah ataf yang kedua yang kita jumpa. Tadi waw. Ada waw ke? Oh, ayat 15. Dalam ayat 15 tadi ada ataf huruf wa. Ayat 15 ya. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum. Tadi waw yang pertama tadi adalah ataf. Sekarang ni fa. Fa adalah huruf ataf yang kedua yang kita jumpa. Ya. Ataf maksudnya kata penghubung, kata penyambung ya. Dia tidak mengubah baris secara khusus tak? Cumanya ataf ada cara dia lah ya. Dia mengatafkan dua perkara. Kalau sebelumnya isim, selepasnya isim. Kalau sebelumnya fi'il, selepasnya fi'il. Itu ataf ya. Baris pula bebaslah diikut baris sebelum. Kalau isim sebelum dia dhammah, makanya isim selepas dia dhammah. Kalau isim sebelumnya majrur kasrah, isim selepasnya kasrah. Kalau isim sebelumnya fathah ataupun nasab, maka selepas dia nasab. Ataf tidak mengubah baris. Baris isim dia tu bergantung kepada isim yang awal dia. Ya. Apa baris pun boleh lah. Tapi dia kena sama. Dia tak boleh lah sebelum dia baris dhammah, lepas tu baris fathah. Tak boleh. Ya, baris dia mesti sama. Okay. Tapi boleh masuk semualah. Dia menghubungkan saja. Okay, fa bermaksud maka. Ya, dia ataf. Mari kita tengok ma. Okay, ma di sini, perkataan ma tu pendek je saya. Tetapi dia ada banyak penggunaan dan dia ada banyak maksud yang berbeza. Jadi kita kena cari ni, ma ni maksudnya apa? Ma ada maksud dia apa? Apakah? Ada? Ma antara maksud dia apakah? Itu pertanyaan dipanggil. Ya. Ma ada maksud dia apa yang? Ada apa? Ma juga spelling semua sama. Kalau dipanggil kalau ma itu ma apakah? Ma pertanyaan. Kita panggil ma itu ma istifham. Istifham tu semua ada dalam buku ya, buku yang beli tu kan. Semua ada dalam tu ya. Kalau dia bermaksud apa yang, ya, kalau ma tadi bermaksud apa yang, itu bukan pertanyaan. Dia panggil ma isim mausul, dia panggil Pak. Dan kalau ma tu bermaksud tidak, ya. Kalau ma tu bermaksud tidak, itu dipanggil ma nafi. Pak, banyak. Dan ada lebih lagi sebenarnya. Ada lebih lagi ya. Okey, kalau paling tidak pun 3 lah. 3 tu kalau boleh ya. Ma pertanyaan ke? Ma kenyataan, apa yang, itu dipanggil ma kenyataan ya, statement, ataupun ma nafi yang bermaksud tidak. Ambil 3 tu paling basic. Sebenarnya ada lebih lagi fungsi ma. So maka maka ma tu terpulanglah, apakah ke, apa yang ke, ataupun tidak, itu terpulang kita yang kena tengok apa maksud ma ya. Fama rabihat. Rabihat agak-agak apa rabihat? Sila jawab. Siapa nak jawab boleh jawab, silakan. Rabihat apa? Ya, isim? Isim? Serius ke? Final. Fi'il. Fi'il. Rabihat. Ya, fi'il madhi. Fi'il madhi ya, rabihat ya. Rabihat fi'il madhi, hujung dia ada ta, dia panggil ta ta'nis, dia panggil. Ta tu ya. Ta, dia bukan ta ta'nis ni, dia bukan ta marbutah, ta yang macam ni lah. Ya, itu dipanggil ta ta'nis ya. Ini rabiha. Kalau dia ada ta ta'nis, makanya dhamir dia adalah muannas lah. Macam tu ya. Tapi kalau kita buang ta ta'nis tu, rabiha saja boleh. Kalau dia rabiha je, maka dhamir dia huwa. Tapi kalau dia tambah ta ta'nis di hujung, ta tu sebenarnya mati ya. Nampak dia tak letak baris. Kalau dia tak letak baris tu, dia tak ada baris tu, maksudnya dia matilah ya. So kalau dia letak ta ta'nis, makanya dhamirnya adalah hiya. Itu kita dah bagi tahu awal-awal. Ya. Ada perkataan yang lebih mudah
yang lebih senang kita nampak insya-Allah. Robihat tu mungkin kita jarang, kita tak kenal sangat ya. Tapi ini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi dhamirnya adalah hiya. Macam mana nak kenal dhamir hiya? Ta'nis tu. Okey. Tadi mereka itulah yang membeli kesesatan ya. Ulaika mereka itu allazina yang ishtarau membeli ad-dalalata kesesatan bil huda dengan petunjuk. Bil huda maksudnya dengan petunjuk. Okey, fama maka ma tadi kita kata ada 3 terpulanglah. Sama ada maksud dia apakah ataupun maksud dia apa yang ataupun maksud dia tidak. Itu kita lambat sikit pun tak apa. Ya, yang penting kita faham dulu. Ma tu ada beberapa maksudlah ya. Okey. Robihat maksud dia untung maksud dia ya. Okey. Tijaratuhum. Perkataan tijaratuhum dalam TV, tijarah. Kan ada program kan? TV luar. Tak tahu sekarang ada lagi ke tak? Kan? Tijarah, inilah dia. Tijaratuhum. Tijarah maksudnya perniagaan, perdagangan ya. So sasalah tu tijaratu adalah isim. Hum isim disandarkan kepada hum, so itu dipanggil idhafah, perniagaan mereka, bisnes mereka. So ini idhafah ya. Isim disandarkan kepada dhamir muttasil. Tijaratuhum ya, tijaratu sampai pada ta tu ya, itu isim yang pertama. Hum adalah isim yang kedua. Ini adalah idhafah ya, perniagaan mereka. Wa ma waw ataf ya, ma terpulang tadi. Ma istifham ke, ma nafi ke, ataupun ma isim mausul. Ustazah nak cakap tu je dulu. Okey? Kalau dah boleh keluar yang tu, nanti senang nak detect yang mana. Okey? Ma istifham. Istifham maksudnya pertanyaan. Ma isim mausul maksudnya apa yang. Ma nafi maksudnya bukan. Itu kemudian ya. Dapat yang tu yang tadi pun dah cukup dah ya. Okey, kanu. Kanu, siapa nak bagi tahu? Silakan. Kanu. Sila. Kanu fi'il kana. Dari kana. Perkataan kana sangat banyak dalam Al-Quran ya, kana. So ini kanu daripada perkataan kana ya. So kanu adalah fi'il madhi. Macam mana nak tahu? Hujung dia ada alif ziyadah. Ada alif ziyadah. Kita dah cakap dah, alif ziyadah sama ada dia fi'il madhi ataupun dia fi'il amar, sama ada ya. Okay, kita tengok kanu, itu memang dia fi'il madhi jamak muzakkar hum, dia punya dhamir. Dhamir di dalam kanu adalah hum. Mereka maksud dia. Dan tidaklah mereka. So ma di sini sebenarnya ma nafi. Ma tu tidaklah ataupun bukanlah, boleh maksud dia. Dan bukanlah mereka ataupun dan tidaklah mereka. Kanu adalah fi'il madhi ya, untuk jamak muzakkar hum ya. Okey, muhtadina. Muhtadina dia sama dengan perkataan jadi ya, muslimuna, muslimina. Sama tak? Sama kan? Muslimuna, muslimina. Hujung dia ada na. Ada ya. Dengar ya, yang ni sama dengan bentuk muslimina. Sama kan? So, ini kita bunyi dia sama. Awal dia dah ada mu dah ya. Muslimuna, muslimina. Orang mungkin kat masjid, kat TV mungkin cakap muslimin, muslimat. Dia cakap muslimin kan. So muslimin tu ejaan dia macam ni lah. Sebenarnya muslimin tu muslimina sebenarnya. Tapi dia tak, bila dia bercakap dia tak payah baca, dia tak payah bunyikan na tu. Muslimina. Sebenarnya dia kata para muslimin dan muslimat. Apa dia kata? So muslimin yang tu sebenarnya ejaan dia macam ni. Muslimina. Dia ada hujung tu ya. Hujung dia tadi macam una tadi, una, ina adalah mengatakan dia jamak muzakkar. Kum. Ya, muslimuna, muslimina. Jamak muzakkar memang ada dua. Memang ada dua perkataan ya. Dia asal dia ya, original dia muslimuna. Kalau yang ni original dia muhtaduna. Ikut bentuk tadi. Lepas tu saya biasa gunakan muslimuna. Muslimina. Atau ini muhtadina ya. Asal dia muhtaduna. Itu asal dia. Original dia berubah menjadi muhtadina. Kenapa? Kenapa? Ada sebab. Sama ada kalau dia perlu menjadi maf'ulun bih ya.
kalau dia perlu menjadi maf'ulun bih, dia akan menggunakan bentuk yang ni. Ya. Kalau dia perlu menjadi jar majrur, dia akan menggunakan bentuk yang ni. Okey? Bentuk yang kedua ni, kegunaan bentuk yang kedua. Jamak muzakkar memang ada dua bentuk ya. Asalnya muhtaduna, yang ni muhtadina. Kenapa berubah menjadi yang ni? Sama ada tadilah, dia ada beberapa lah sebenarnya, ya. Bukan dua alasan sahaja menjadikan bentuk muhtadina. So, yang pertamanya saya bagi, kalau dia perlu menjadi maf'ulun bih. Tadi kita kata maf'ulun bih ad-dhalalata, baris atas. Tadi kita katakan, tengok line atas dia tadi. Ishtarau ad-dhalalata. Itu ad-dhalalata adalah maf'ulun bih. Macam mana tahu maf'ulun bih? Dia isim nasab. Tapi kalau jamak muzakkar, cara nasab dia memang bentuk yang ini, muhtadina, ya. Kalau bentuk maf'ulun bih dia. Dan kalau bentuk jar majrur dia juga bentuk yang ni juga, muhtadina. Dia tak akan guna muhtaduna. Muhtaduna yang asal itu kegunaan dia, cara dia lain. Ya, yang ni hanya untuk jamak muzakkar sahaja. Okey, sekarang ni siapa yang nak bertanya? Silakan. Silakan. Sila nak tanya apa-apa sahaja. Buka mikrofon ya kalau nak tanya. Ustazah Ila tanya. Okey. Okey, fi'il yang tadi Ustazah disebut fi'il madi, dia ada 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Betul. Adakah untuk fi'il mudhari' dan amar pun sama juga, ada 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf? Ya itu yang kita nak kenal itu daripada madinya saja. Daripada madi lah. Daripada madi saja kita nak tengok dia 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf ke 6 huruf. Tetapi kalau dia 3 huruf madi, dia akan jadi mudhari' 3 huruf macam ni. Kalau dia 4 huruf madi, dia akan jadi mudhari' dia berubah, tak sama dengan mudhari' yang 3 huruf. Katalah dia fi'il madi 5 huruf, mudhari' dia lain juga, nampak? So kita bergantung kepada madi, memang mudhari'nya tak sama. Mudhari' 3 huruf tak sama, mudhari' 4 huruf lain, mudhari' 5 huruf lain, mudhari' 6 huruf lain. Tapi kita pegang yang madi sahaja. Kita ada kamus kita kan, okey? Memang dia kena ikut macam tu, ya. Okey? Alhamdulillah. Okey, orang lain silakan. Tanya apa sahaja. Aku boleh ulang untuk muhtadina tu. Okey, muhtadina Ustazah bagi contoh muslimuna. Kalau siapa laju nak cari page ni ke, page sebelah ke, page depan, cuba cari perkataan lain yang sama bentuk. Okey, katalah kita patah balik ke belakang Al-Baqarah ayat yang pertama. Contohlah 5 ayat yang pertama. Kalau boleh, kalau Ila yang akan datang, kalau Ila boleh share Quran ya, Quran page kita kat skrin jadi kawan kita senang nak nampak. Mungkin ada orang yang tak ada Quran depan dia. Kalau boleh lah. Kita jumpa sebab kita nak bandingkan perkataan tu ya. Bagi dia nampak betul-betul perkataan tu. Muhtadina, okey, sementara kalau kawan kita dapat share dekat skrin ke, tak dapat ke, okey dengar. Muhtadina sama dengan bentuk muslimina. Muslimina dia ada bentuk asal dia tahu. Muslimuna. Hujung dia waw nun tu una ataupun menjadi ina. Dia asalnya, sebab tu Ustazah bagi contoh muslimuna. Sebab tu Ustazah kata tadi kalau kat masjid ataupun ni dia kata muslimin, muslimat. Muslimin yang ustaz-ustaz cakap ke kat masjid ke, muslimin sebenarnya ejaan dia muslimina. Ejaan dia macam ni sebenarnya, muhtadina. Tapi kalau orang cakap muhtadin, dipendekkan sahaja. Pak, muslimin ya. So ejaan dia macam ni. So tapi dia ini bukan bentuk asal dia. Dia ada satu lagi bentuk asal dia, muhtaduna. Orang-orang yang mendapat petunjuk maksud dia. Maksud sama. Muhtaduna ataupun muhtadina maksud dia sama. Orang-orang yang mendapat petunjuk ya. Ataupun kita kata, okey, ini kawan kita share apa ni? Okey. Yang 5 pertama tadi kan? Okey, bawah ayat akhir, kita tengok ayat akhir muflihuna. Ya, tengok perkataan muflihuna. Okey. Okey, tengok kat skrin ya. Kalau boleh besarkan ke apa ke, sila ya.
Okey, kawan kita share kat skrin surah Al-Baqarah 5 ayat yang pertama tu ya, tapi perkataan yang terakhir. Dia ada kat situ al-muflihuna. Tu. Bentuk dia tu, dengar awal dia alif lam tu tak ada masalah. Ada alif lam pun boleh, tak ada alif lam pun boleh. Alif lam bukan problem ya. Ya, tengok lepas alif lam muflihuna. Tak sama ke dengan ini? Cuba compare. Muhtadina, muflihuna boleh jadi muflihina. Dia boleh dua-dua boleh. Ya, muflihuna ataupun muflihina. Boleh. Yang samalah dengan yang kawan kita tanya yang ni, muhtadina. Asalnya muhtaduna. How do you know? Macam mana kita tahu? Memang perkataan tu kalau ujung dia ada na macam ni, asal dia sebenarnya muhtaduna. Macam yang kawan kita tunjuk kat skrin. Muflihuna. Bentuk dia, hujung dia sebenarnya ya, waw nun sebenarnya. Tapi dia boleh berubah menjadi muflihuna yang kat skrin tu, boleh menjadi muflihina. Dia boleh jadi waw nun, waw boleh bertukar kepada ya. Senang cerita. Ya, tapi na tak boleh tukar apa-apalah. So dia masih perkataan yang sama tetapi original dia yang baris depan ni. Muflihuna. Kalau perkataan yang kawan kita tanya tadi, muhtadina, asal dia muhtaduna. Ya tu sebenarnya waw. Asal dia muhtaduna, muhtadina. Okay, muslimuna, muslimina. Saya selalu guna itu. So yang asal dia sebenarnya waw, tetapi bertukar menjadi ya. Ada sebab. Apa sebab dia? Ada beberapa sebab. Antara sebabnya kalau perkataan itu maf'ulun bih, kalau. Ataupun kalau perkataan itu isim majrur, selepas huruf jar, kalau. Dan dia ada lagi sebab lain. Saya tak nak sebut sebab lain tu. Makanya senang cerita, dia ada beberapa sebab boleh menjadi berubahnya. Tapi dia asal dia yang kawan kita tanya muhtaduna, asal dia. Mesti hujung dia waw, lepas tu nun. Itu asal dia. Dari situ kita tahu perkataan itu jamak muzakkar. Itu. Dari situ kita dah tahu dia. Mu kat situ, mu kat depan tu mengatakan dia isim. Dia perkataan ni ada alif lam. Kalau kita ada alif lam macam yang kawan kita tunjuk kat skrin, kita dah tahu dah, oh ada alif lam isim ma'rifah. Tapi yang ni tak ada alif lam. Tak ada alif lam, kita tak kenal kan. Jadinya saya nak bagi tambah ya, huruf mim berbaris depan mu, itu mengatakan dia isim. Memang kita diberitahu begitu ya. Selain kalau tak ada alif lam lah, kalau ada alif lam tak ada masalah sebab kita kenal isim itu daripada alif lam ya. Tapi jika tidak ada alif lam, daripada mim baris depan tu, muh tu, dari situ kita tahu perkataan ini adalah isim. Ya, isim ni kita nak tahu isim muannas ke muzakkar, betul tak? Isim tu pula mesti se ke, dua ke, jamak ke, betul tak? Isim mestilah. Itulah pertanyaan tentang isim. Kalau tentang isim mesti orang nak tahu muzakkar ke muannas, satu. Dan kalau isim orang mesti nak tahu satu ke, dua ke, jamak. Itu soalan yang wajib untuk isim, yang untuk kita faham. So, dari depan dia mim baris depan tu, mu tu mengatakan dia isim, tapi hujung dia ya nun tu. Ya nun ataupun asalnya waw nun ya, seperti yang kawan kita tunjuk, itu mengatakan dia jamak muzakkar salim. Sebenarnya jamak muzakkar ya. Tapi ada sebab kenapa dia berubah menjadi muhtadina. Kalau nak buka kamus saya rasa tak sempat hari ni. Ya, saya bagi tahu tu je dulu, tapi mungkin akan datang kita cuba cari perkataan yang kita nak bandingkan dia. Kalau kita nampak dalam Quran pun lebih cantiklah. Satu waw nun, yang kedua ya nun. Tapi dari segi maksud sama. Tetapi ada sebab yang menjadikan dia berubah. Ingat original dia muhtaduna. Yang sama muslimuna tu. Itu original dia. Okey, ada soalan lain tak? Silakan. Tak ada. Tak ada ya? Saya tak ada lah. Gami tak ada. Orang lain? Orang lain ada tak? Tak ada ya? Kalau boleh terima sedikit cabaran-cabaran ni sebenarnya lebih interesting ya, lebih interesting untuk kita ni. Memanglah belajar tu sukar, tapi kalau belajar benda senang nanti boring kan. Dia kena ada sikit susah lah baru dah rasa tercabar, baru rasa pandai. Kalau belajar benda senang je tak rasa pandai. Okey, last. Apa? Tak tahu betul kata tanya ni betul ke tak betul. Silakan. Kata domel tu kan ada ya, ta, nun dan hamzah kan? Itu untuk fi'il mudhari'. Sekarang ini bukan fi'il mudhari'. Boleh
Untuk ya, huruf ya ke, huruf ta ke, huruf nun hamzah itu permulaan fi'il mudhari'. Kita nak tengok dhamir dia, tetapi ini perkataan dia muhtadina. Mana ada ini bukan fi'il mudhari', ini memang perkataan ni isim macam muslimin. Mana ada ya, ta, nun hamzah, tak ada. Tak ada masalah yang Kak Ayah tanya itu betul. Ya, kalau kalimah itu bermula dengan huruf ya, huruf ta atau hamzah atau nun, ya kita boleh tengok dhamir dia, tapi itu fi'il mudhari'. Faham? Betul soalan tu, tak salah pun. Jangan risau. Jangan risau. Saya faham apa yang dia nak tanya. Okey, lain. Ada? Yang muzakkar tak untuk muannas. Hamzah saya ana. Nun tu apa tu? Nun nahnu, kami ataupun kita. Okey. Itu fi'il mudhari'. Kalau dia dah boleh ingat 4 huruf tu, hari ni saya bagi tahu itu fi'il mudhari'. Faham? So sekarang muhtadina bukan fi'il. Ini perkataan isim macam muslimin. Muslimin apa? Mim. Mim bari depan. Betul tak? Murabbi. Kata murabbi kan? Mim bari depan. Apa lagi? Muallim. Muallim mim bari depan. Muallimah, cikgu kan? Betul tak? Muallimah semua mim bari depan. Muallimah. Nampak? Semua mim bari depan menunjukkan dia isim. Itu satu cara tambahan menunjukkan perkataan itu adalah isim. Selama ni memang kita tak sebut. Tapi alhamdulillah lah pertanyaan Kak itu membuatkan dia akan ingat nanti. Tak salah pun pertanyaan tu. Okey, orang lain. Silakan. Cumanya yang ini tadi asalnya jamak muzakkar ya. Jamak muzakkar dia bukan pada awal dia. Pada awal tu mim bari depan tu mengatakan dia isim saja. Tapi kita nak kenal dia muzakkar ke, muannas ke, berapa orang ke, jamak ke apa, hujung dia. So ya nun tu mengatakan ya dia jamak muzakkar. Jamak muzakkar salim. Ingat perkataan muslimuna, muslimina. Sebenarnya kita cakap muslimin, kita biasa muslimat, muslimin. Kita biasa guna muslimin, ejaan dia macam ini sebenarnya. Okey. Yang lain, soalan? Ada? Silakan, tak ada? Jika tak ada, kita berhenti di sini ya. Okey. So, kita tak ada, kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila liqa' ma'assalamah. Kita jumpa lagi insya-Allah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana Ustazah ni ya? Salam Ustazah. Terima kasih. Ustazah. Bye. Terima kasih Ustazah. Terima kasih semua. Okay, bye. Bye. Baiklah, muah-muah. Bye bye BFF.